Okay geng, limited edition Little Joe X Pakir Ibrahim X Empire Kuku Besi. Barang baik, link dekat description. Jangan lupa dapatkan. Shopee geng. Alright geng, Assalamualaikum. Salam. Aku dengan One Casper lagi sekali. Walaupun dia lama tak buat konten, tapi aku ada something nak cerita. Dia kebetulan semalam aku buat live TikTok bro. TikTok. So ada orang tanya aku, "Bang, pengalaman shoot filem Villa Nabila." Laila? Villa Nabila. Oh, Villa Nabila. So pengalaman cerita tu. So pengalaman tu aku dah cerita kat TikTok. Okay. So aku ada macam kau sendiri pengalaman seram apa? Pengalaman seram aku. Sebelum ni aku dah cerita pasal rambut dalam mentor kan. Macam kau pengalaman seram. Ahli keluarga dirasuk. Ahli keluarga dirasuk Macam mana? Nyelap. Macam mana keadaan dia? Dia kalau normal ni, Hmm. kita nampak macam orang normal bro. Dia marah kita apa semua kan. Okay. Tapi seram juga. Sebab yalah benda ni masuk kat orang kan. Macam pengalaman sepanjang memandu. Memandu. Ada tak kisah seram? Memandu setakat ni tak ada lah. Okay. Tak ada lah. Aku cerita satu lagi kisah seram pengalaman aku waktu memandu Pengalaman syuting filem, konten tu di TikTok aku. Malam ni aku akan reveal lagi satu pengalaman seram sepanjang syuting lah. So untuk video kali ni aku nak cerita pengalaman aku semasa aku memandu daripada Kelantan ke Kuala Lumpur. Maksudnya aku dah balik Kelantan ni, aku dah datang balik ke Kuala Lumpur. Daripada Kelantan ke Yes. Kalau dulu, kalau siapa pernah lalu jalan balik ke Kelantan KL ni, lalu Bukit Tujuh. Okay. Bukit Tujuh. So, maknanya dia ada 7 bukit lah kau kena Mungkin lah Bukit Tujuh bukit lah kot. Tapi dia ada satu yang paling tinggi sekali. Atas bukit tu ada satu rumah je. Rumah tu aku selalu ada towing parking. Aku tak ingat apa nama tuan rumah tu, aku kenal juga. Abang aku yang kenal kan. So dia memang duduk situ. Tak ada elektrik, tak ada apa geng. So pengalaman aku balik, sebab dulu aku punya minat adalah aku akan nak balik kampung, aku bertolak malam. Oh, okey. Masa tu zaman tenang sikit kan. Yes, tenang. zaman ni zaman Ivo. Zaman aku buat Ivo. Sama lah. So balik pukul 12 malam aku gerak daripada Kota Baru. Lepas lepak-lepak kita gerak lah. Lepas tu aku sampai Bukit Tujuh. Masa tu bila malam ni aku akan follow kereta orang, ataupun aku suka orang duduk belakang aku. Ada kereta sebiji. Ya, ada geng lah. Ada geng, tak adalah rasa sunyi. So bila tu jalan corner bukit, turun bukit, bila turun bukit naik bukit, kau akan nampak lampu belakang kereta. Lepas tu bila kau turun bukit naik bukit, dia akan hilang kejap. Lepas tu bila kau turun dia naik, kau akan nampak dia belakang. Tiba-tiba biasanya kau akan nampak cermin tengah ataupun cermin sisi kau nampak lampu kan. Jalan tu gelap gila malam. Siapa pernah lalu tu memang tahu Bukit Tujuh. Bila aku satu bukit aku naik tu, tiba-tiba lampu kereta tu hilang. betul. Aku buka tikap sikit masa tu. Ini sokok gudang garam lah. Pasang lagu, aku tinggal lagu apa masa tu. Tapi bila aku perasan ada kereta belakang aku, tiba-tiba cermin tengah, cermin tepi kiri kanan aku, dia jadi hitam segelap-gelapnya. Aku cuba tengok, aku rasa macam kenapa gelap gila cermin aku ni. Padahal ada kereta kat belakang kan. Padahal sebelum tu memang kereta tu follow aku belakang. Aku tengok cermin sisi gelap gila, hitam pekat. Belah kiri hitam pekat. Cermin tengah ni pun hitam pekat. Aku tak nampak apa belakang. So masa tu aku dah mula start. Masa tu kau pakai kereta apa tu? Ibu Sik. Masa tu Ibu Sik. Belum pakai Volkswagen lah. Belum. So aku dah start fikir, takkanlah gelap gila jalan ni. Aku tak fikir apa-apa lagi pelik-pelik. Bila aku cuba tengok gelap-gelap, aku cuba perhati gelap-gelap, aku slowkan kereta. Slowkan, tetap dia hitam pekat. Takkan tak logik lah kan. Kalau hitam pekat macam mana pun, kalau kau mesti kau nampak ekor kereta kau sendiri, ataupun sebab kereta kau dah putih, mesti kau nampak juga ekor belakang. Ini dia punya pekat sehitam-hitam yang macam orang spray hitam dekat aku punya cermin. Lepas tu aku tak nampak kereta belakang. So bila dah lama benda tu berlaku, dalam 2-3 minit aku dah start goyang. Start goyang tu kan start apa? Start mula berdiri bulu roma aku. Aku dah tengkuk aku dah zaz. Aku pun buang rokok, aku naik ke tingkap.
Aku jalan straight je, tapi dapat depan nampak, cuma sisi tengah tak nampak. Aku cuba konsistenkan aku punya perjalanan. Aku rasa dekat 10 minit aku buka lagu kuat-kuat gila lah. Tiba-tiba aku tengok pandang belakang aku sampai bawah. Aku tengok juga depan, kiri, cermin tengah, cermin kiri, kanan. Lepas tu tiba-tiba daripada gelap tu kau nampak macam something yang cermin kau macam zup, dia terbuka jadi clear balik, jadi normal balik. Macam ada benda tutup macam ni. Tutup, contoh tutup, tiba-tiba dia lalu. Kau faham tak maksud aku? Masa lalu tu aku rasa macam dah boleh tengok. Tapi belakang tak nampak kereta aku tak nampak kereta lagi. Lepas tu aku tengok cermin tengah pun boleh tengok. Lepas tu atas bumbung kereta aku, atas bumbung ni, bila kau dah boleh tengok, aku nampak betul-betul atas dia dalam keadaan gelap depan ni. Aku nampak lampu kereta je, benda macam ikan pari lah. Bentuk dia lebar, besar macam ikan pari lah lebih kurangnya, terbang atas kereta aku. Masa tu aku terbang nampak benda hitam je. Lepas tu bila duduk jauh sikit kan lampu kereta, aku high beam lampu kereta tu. Aku nampak satu benda hitam, tapi dia tinggi lah, dia dah naik tinggi. Nak kata UFO, tak mungkin UFO bro. Aku nampak benda Dia hitam. macam baju gown. Bukan baju gown, dia tak nampak baju ke apa, tapi benda hitam macam segumpal benda hitam. Yang aku rasa dia punya lebar tu macam ikan pari yang sangat besar. Dia lalu atas kereta aku, terbumbung. Dia terus, dia makin naik. Bila makin naik tu, aku menguatkan hati aku untuk aku high beam. Bila aku high beam, aku nampak dia punya lebar tu. Dia macam asap pun, ada asap hitam yang tebal lah. Macam kau tahu tak, dia tak nampak exactly bentuk, tapi kau satu benda yang besar hitam. So dia terus hilang naik atas je. Macam asap asap, kumpulan asap. Susah nak cakap Wan. Bohong. Susah aku nak cakap. Dia asap ke, tapi dia macam benda hitam yang besar. Kau tak nampak dia punya punca daripada dia punya kiri kanan tu, jarak dia. Tapi objek tu kita tak kenal. objek tu lah aku tahu benda hitam je. Dia cross atau bumbung kereta aku, dia terbang ke atas, dan aku high beam tu nampak benda tu besar. Naik ke atas, dia hilang. Dia sekejap je nampak dia tu hilang. So bulu roma aku tak payah cerita lah. Bulu tengkuk aku, bulu aku, segala bulu aku, bulu ketiak, semua bulu aku memang tegak geng. Tegak. Aku punyalah buka lagu. Dan sepanjang perjalanan tu aku tak berani buka tikar. Habis apa jadi yang kereta tadi tu? Tapi kereta tak ada, belakang tak ada. Itulah kereta Volkswagen. Bukan, memang aku tahu betul tak. Tapi lama sikit baru nampak lampu kereta tu. Lampu kereta tu. Itu Volkswagen kuning tu yang diorang duk cakap-cakap tu. Salah, itu namanya box segar. So memang itu pengalaman aku. Lepas tu aku berhenti dekat Rauk, dekat pam minyak dekat Rauk. Masa dekat Rauk tu aku jumpa seorang brother ni. Rupanya brother ni yang follow aku belakang. Dia tegur lah, cantik kereta, laju je bawa, dia kata. Aku cakap mana? Dia tegur aku, bang. Bang, dia kenal aku lah. Cantik kereta, cerita pasal kereta, lepas tu laju je bawa, dia kata. Bila masa aku laju je kat dalam hati aku slow je. Saya follow belakang abang. Lepas tu tak tahu abang tiba-tiba laju, menonong je pergi, dia kata aku. Dia nampak aku bawa kereta laju. Padahal aku dalam keadaan tu, mungkin dia lah follow belakang aku tu, dia kata aku bawa laju. Tapi masa-masa benda tu berlaku, aku rasa aku slow, konsisten 80 macam tu je. Dan so, kau takut tak ni? Tak takut, tapi berdiri belum roma. Sebab dulu kita tak ada istilah takut kan. Cuma berdiri belum roma tu aku cuma pelik. Pelik saja. Benda tu berlaku pelik sebab kau tak nampak hantu yang muka hantu buruk, tak ada. Kau nampak satu benda besar yang hitam. Itu pengalaman aku sepanjang aku drive daripada Kelantan ke KL. Dan ada satu lagi cerita dia, aku dengan kawan aku berdua. Aku berdua siang hari, petang, dekat maghrib, belum sampai Gua Musang aku rasa. Belum sampai Gua Musang, tiba-tiba dia tengah tidur kat sebelah. Tiba-tiba tangan dia aku tengok macam ni. Kau tak? Tangan dia macam dia tengah tidur, tiba-tiba tangan je bergerak. Aku tengok muka dia. Aku tengok drive, aku tengok muka dia. Kau tahu muka bukan muka kawan kau. Muka dah macam start. Aku dah start. Tengah siang hari pun kau boleh kena rasuk ke dalam hati aku kan? So aku kejut dia. Bangun. Benda tu lama tau. Pasal aku tengah pegang tangan dia. Dia genggam tangan aku. Kuat lah, sangat kuat. Aku tengah bawa kereta ni, aku sampai tarik tangan aku. So
dia keadaan tu berlaku, memang lepas aku tengok dia tu memang berdiri belakang rumah aku. Tapi aku cuba kejut dia. Dalam setengah jam kot dia benda tu berlaku. Lepas tu dia sedar, aku tanya dia, kenapa? Kau sedar tak apa berlaku? Tak sedar. Dia tak sedar apa berlaku. Itu pun gila babi lah. Aku rasa macam seram gila. Dan satu lagi pengalaman aku bersama kawan aku lagi 2 orang. Ini lagi zaman Iswara, zaman dulu aku tak ada kereta Suara lagi. miras lah. Suara miras. Aku tak ada kereta lagi, Wan. Okay. Masa tu kita baru-baru datang KL. Kalau dulu kan bila datang KL, bila kau duit tak ada, bila duduk KL tak ada kerja apa, member nak balik kampung, jom lah teman aku ajak balik kampung. Boleh lah. Kita pun balik lah 2 hari. So kita bertiga. Aku duduk depan, ada orang belakang member aku, berdua. Sama juga. Sampai ke Gua Musang atas sikit, member belakang seorang kena rasuk. Meracau-racau. Yang dia teruk. Dia punya meracau tu, kalau tadi tengah tidur kan, tangan dia macam ni, muka macam ni. Tapi ini meracau, menjerit. Macam mana kau nak cakap? Semua ada. Macam orang kena rasuk. Teruk gila. Sampai bercakap-cakap, suara dah lain dah. Benda tu berlarutan. Sepanjang perjalanan aku tu, dalam berjam-jam jugalah kita duduk kawal situasi tu. Sekejap dia off, sekejap dia on karakter dia tu. So bila sampai KL, budak ni, member aku ni, dia terus jadi pendiam. Kita tanya dia pun dia macam pendiam. Tengah sembang lah kereta. Maknanya karakter dah laju. Tengah jadi pendiam. So nak tanya pun kita pun serba salah. Masa tu bujang, kita tak adalah pergi untuk ngomong start ke, betul balik rumah. Jadi berhari-hari tu tuan tanya dia jadi pendiam tau. Tanya dia apa yang berlaku. Kau sedar tak apa yang berlaku? Dia cakap masa tengah sembang tu, dia rasa macam kita orang dalam kereta tu accident. Macam yang dia rasa lah. Kereta tu accident. Dia rasa macam dia macam kita langgar macam lori. Accident. Pop dia pasal dia lost. So bila dia lost, masa dia sedar tu dia macam ingat itu roh dia. Sedar tapi dalam kereta dia rasa macam kenapa dia tak bercakap, sebab dia fikir aku ni hidup ke mati. Okey. Faham tak? Faham. Bukan sebab hantu, dia kata sebab hidup ke mati. That's why dia diam. Dia jadi pendiam sebab dia rasa masa dia nak accident tu, bukan dia lah, kita orang lah dalam kereta tu. Tiba-tiba dia berteriak sebab nak accident. And then dia lost, dia tak ingat. Dia imajinasi dia ingat dia dah mati. Dah mati. So sampai situ je dia ingat. Lepas tu bila dia sedar balik daripada rasuk tu, kenapa dia diam? Sebab dia tak boleh nak describe macam mana dia ni hidup ke mati ke. Dia tengok aku, dia tengok kawan dia ni, adakah aku ni masih manusia ataupun aku pun roh. Macam tu lah cerita dia. So itulah pengalaman aku. So setiap orang mesti ada pengalaman, geng. Korang komen kat bawah. Okay. So itu saja konten untuk hari ni. Korang subscribe channel Wan Casper. Kau komen sikit suruh dia buat banyak konten sikit. Okay geng. Assalamualaikum. Jangan lupa follow TikTok aku. TikTok Wan Casper pun ada TikTok Casper. follow geng. Okay. Assalamualaikum.